Assalamualaikum. Selamat pagi murid-murid. Apa khabar murid-murid semua? Hari ini Cikgu Nurul akan meneruskan lagi PDPR Science tahun 1. Murid-murid, hari ini Cikgu akan membincangkan tajuk pentingnya bahagian tumbuhan. Dan Cikgu juga akan menerangkan tajuk berbeza tapi serupa. Apa yang berbeza tapi serupa ya murid-murid? Cikgu yakin anak-anak murid cikgu sudah tak sabar untuk belajar pagi ini. Sudahkah murid-murid bersedia dengan buku teks sains tahun 1? Jika sudah, mari kita teruskan. Murid-murid, masihkah murid-murid ingat lagi isi pelajaran cikgu pada minggu lepas? Minggu lepas, cikgu ada menerangkan tentang bahagian tumbuhan dan ciri bahagian yang berbeza pada setiap tumbuhan. Murid-murid masih ingatkah? Setiap tumbuhan ada bunga, ada juga daun, ada batang dan akar. Manakala ada sebahagian tumbuhan yang lain tidak mempunyai bunga dan ada tumbuhan yang mempunyai batang berkayu dan ada setengah tumbuhan pula mempunyai batang tidak berkayu. Selain itu, Cikgu Nurul juga ada menerangkan tentang jenis urat daun. Urat daun terbahagi kepada 2 jenis, iaitu urat daun jejala dan urat daun selari. Cikgu Nurul juga ada menerangkan tentang jenis-jenis akar. Ada setengah pokok mempunyai akar serabut dan ada juga pokok yang mempunyai akar tunjang. Murid-murid, mari kita belajar tajuk yang baru iaitu pentingnya bahagian tumbuhan. Murid-murid sudah kenali betul tak bahagian tumbuh-tumbuhan? Ya, tumbuh-tumbuhan ada bunga, ada batang pokok, ada daun dan juga akar. Murid-murid tahu tak apa pentingnya bunga? Murid-murid, cuba buka buku teks muka surat 56. Murid-murid, bunga akan bertukar menjadi buah dan biji benih. Kerana bunga ialah pembiakan tumbuhan. Cikgu Nurul ulang sekali lagi. Bunga merupakan bahagian pembiakan tumbuhan. Melalui bunga akan bertukarlah menjadi buah dan akan menjadi pembiakan untuk biji benih. Murid-murid, mari kita teruskan dengan kepentingan bahagian tumbuhan yang lain. Seterusnya, ini ialah batang pokok. Murid-murid tahu tak apa pentingnya bahagian ini? Ya, untuk pengetahuan murid-murid, batang pokok mengangkut makanan daripada daun. Yang kedua, batang pokok juga berfungsi untuk mengangkut air dan nutrien daripada akar. Murid-murid, betapa pentingnya batang pokok ini kepada pokok dan bahagian-bahagian tumbuhan pokok. Murid-murid, mari kita teruskan lagi. Seterusnya, kita akan bincangkan tentang kepentingan akar bagi pokok. Setiap pokok mempunyai akar. Murid-murid tahu tak apa
apakah yang dilakukan oleh akar ini untuk sebatang pokok? Ya, akar ini berfungsi menyerap air dan nutrien daripada tanah. Murid-murid tahu tak? Tanah mengandungi air dan nutrien. Jadi akar ini akan mengambil air dan nutrien daripada tanah. Air dan nutrien daripada tanah ini akan disalurkan kepada batang pokok. Murid-murid nampak tak betapa akar dan batang pokok ini saling bekerjasama? Cikgu Nurul pasti anda juga bekerjasama antara ahli keluarga. Baiklah murid-murid. Selain daripada itu, akar juga menyokong pokok supaya tidak tumbang. Cuba murid bayangkan, seandainya berlaku hujan yang sangat lebat dan ribut. Seandainya sebatang pokok tidak mempunyai akar ataupun akarnya tidak lagi kuat seperti dulu, maka apa akan terjadi kepada pokok tersebut ya murid-murid? Ya, pokok ini akan tumbang dan seterusnya mati. Itulah fungsi untuk akar, di mana akar menyerap air dan nutrien daripada tanah. Akar juga menyokong pokok supaya pokok tidak tumbang. Baiklah murid-murid, mari kita teruskan lagi ya. Seterusnya ini ialah daun. Setiap pokok mempunyai daun. Murid-murid tahu tak apa yang dilakukan oleh daun ni? Ya, daun ini berfungsi membuat makanan untuk bahagian tumbuhan yang lain. Cuba murid-murid perhatikan dalam buku teks. Saya daun. Saya ialah bahagian tumbuhan yang digunakan untuk membuat makanan. Murid-murid lihat betapa pentingnya daun ini, betul tak? Apabila daun telah menghasilkan makanan, maka batang pokok akan mengambil makanan daripada daun dan akan diberikan kepada semua bahagian pada tumbuh-tumbuhan, iaitu pokok tersebutlah. Murid-murid, hari ini kita belajar tentang kepentingan bahagian tumbuhan. Yang pertama, bunga, batang pokok, akar dan daun. Bunga merupakan pembiakan tumbuhan. Batang pokok mengangkut makanan, air dan nutrien. Akar pula menyerap air dan nutrien daripada tanah. Daun pula membuat makanan. Murid-murid, mari kita teruskan lagi dengan isi pelajaran cikgu yang seterusnya. Murid-murid, cuba lihat buku teks murid-murid, muka surat 58. Murid-murid, ada tumbuhan yang berlainan mempunyai ciri bahagian yang serupa. Ini yang Cikgu Nurul nak terangkan. Murid-murid tahu tak ada 2 atau lebih pokok yang mana ciri bahagiannya sama, iaitu serupa. Kenal pasti ciri bahagian yang sama pada tumbuhan ini. Cuba murid-murid perhatikan, ada 2 pokok, iaitu yang pertama pokok terung, yang kedua pokok tomato. Murid-murid boleh tak beritahu Cikgu Nurul apakah ciri bahagian yang sama antara pokok terung dan pokok tomato?
Mari kita lihat bahagian urat daun kedua-dua pokok ini. Murid-murid, pokok terung dan pokok tematur mempunyai urat daun jejala. Murid-murid tahu kan apa itu urat daun jejala? Urat daun jejala di mana daunnya lebar. Baik. Selain dari itu, pokok terung dan pokok tomato juga mengeluarkan buah. Cuba murid perhatikan. Ini ialah buah terung dan ini ialah buah tomato. Maka ciri bahagian yang serupa antara kedua-dua pokok ini ialah kedua-duanya mengeluarkan buah. Selain daripada itu, cuba murid-murid perhatikan akar yang ada pada pokok terung dan pokok tomato. Bolehkah anak murid cikgu memberitahu kepada cikgu apakah jenis akar untuk kedua-dua pokok ini? Ya, untuk pengetahuan murid-murid, pokok terung dan pokok tomato mempunyai akar serabut. Serabut. Murid-murid tahu tak kedua-dua pokok ini juga mempunyai batang berkayu. Kedua-dua pokok ini mempunyai pokok batang berkayu. Murid-murid, dapatkah murid-murid memahami ciri-ciri persamaan di antara pokok terung dan pokok tomato? Ya, kedua-dua pokok ini sama dari segi daunnya, iaitu urat daun jejari. Kedua-dua pokok ini mengeluarkan buah. Kedua-dua pokok ini mempunyai akar yang sama, iaitu akar serabut. Kedua-dua pokok ini juga mempunyai batang, iaitu jenis batang berkayu. Cikgu Nurul harap murid-murid dapat memahami serba sedikit penerangan cikgu. Mari kita teruskan lagi ya murid-murid. Seterusnya, cikgu yakin anak murid cikgu telah pun mendengar tentang isi pelajaran kita. Murid-murid, seterusnya murid-murid diminta untuk melukis dan tuliskan kepentingan bahagian tumbuhan di bawah. Jawapan telah Cikgu Nurul senaraikan ini. Jika murid-murid mempunyai kemudahan alat pencetak di rumah atau printer, murid-murid bolehlah mencetak latihan ini. Jika tiada, murid-murid perlulah melukis pokok ini. Dan perhatikan apakah fungsi ataupun kepentingan daun bagi pokok, bunga, batang dan akar. Murid-murid, di sini ada pilihan jawapan dan murid-murid boleh memindahkan pilihan jawapan yang sesuai berdasarkan penerangan cikgu sebentar tadi. Murid-murid tidak perlu menyalin pilihan jawapan ini di dalam buku latihan. Cuma masukkan sahaja. Cuma lihat daun, apakah kepentingan daun, tuliskan jawapannya di sini. Apakah kepentingan daun? Bagi murid-murid yang ada mesin pencetak, teruskan membuat latihan anda. Bagi yang tiada, sila lukis dan lengkapkan apakah kepentingan daun, bunga, batang, akar. Adakah murid-murid faham tentang penjelasan cikgu? Ya, mari kita teruskan lagi ya murid-murid.
Seterusnya, latihan kedua, perhatikan gambar pokok di bawah. Kemudian, garisi ciri persamaan yang terdapat antara kedua-dua pokok ini. Murid-murid, untuk pengetahuan murid-murid tidak perlulah melukis kedua-dua pokok ini. Cuma murid-murid boleh tuliskan dalam buku latihan persamaan pokok jagung dan pokok padi. Kemudian murid-murid perlulah menyalin soalan ini dalam buku latihan. Yang pertama, urat daun. Kedua-dua pokok ini mempunyai persamaan urat daun. Apakah urat daun bagi kedua-dua pokok ini? Urat daun selari atau urat daun jejala? Jika selari, gariskan pada jawapan selari. Jika jejala, gariskan pula pada urat daun jejala. Murid-murid perlu menggarisi satu pilihan jawapan sahaja. Yang kedua, bunga. Cuba murid-murid perhatikan kedua-dua pokok ini apakah berbunga? Jika ya, gariskan ada. Jika tiada, gariskan tiada. Sama juga dengan nombor 3, nombor 4 dan nombor 5. Murid-murid buat pemerhatian pada kedua-dua jenis pokok ini. Kemudian garisi satu jawapan bagi penyataan ini. Murid-murid, sekali lagi cikgu ingatkan, untuk pokok jagung dan pokok padi, murid-murid tidak perlu melukisnya. Hanya tuliskan tajuk persamaan pokok jagung dan pokok padi. Dan kena pasti garisi urat daun yang ada pada kedua-dua pokok. Bunga, adakah kedua-dua pokok ini mempunyai bunga? Adakah kedua-dua pokok ini berbuah? Adakah kedua-dua pokok ini mempunyai akar tunjang atau akar serabut? Dan adakah kedua-dua pokok ini mempunyai batang berkayu atau batang tidak berkayu? Kedua-dua pokok ini mempunyai ciri persamaan walaupun kedua-duanya berbeza pokok. Murid-murid gariskan jawapan. Itu sahaja dua latihan cikgu yang perlu murid-murid siapkan untuk hari ini. Jangan lupa siapkan kerja rumah cikgu ya. Itu sahaja. Sekian. Terima kasih.